Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa kita pada pagi ini untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir surah Al-Mulk kita, iaitu pada surah yang ke-10, pada ayat yang ke-10. Okey, baik. Kalau kita tengok pada sebelum-sebelum ni, kita dah sentuh dah cerita tentang orang-orang kafir yang kepada Allah yang diazab dengan azab Jahannam. Kemudian Allah Ta'ala bercerita tentang keadaan orang kafir yang akan dicampakkan ke dalam neraka Allah. Kemudian Allah Ta'ala membayangkan kepada kita suara dan keadaan yang berada di dalam neraka Allah. Dan yang berikutnya Allah Ta'ala menyebutkan tentang jawapan penghuni-penghuni neraka yang menjawab persoalan daripada pengawal ataupun penjaga neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sebelum kita nak masuk kepada ayat yang ke-10, suka untuk saya sebutkan di sini, iaitu perhatikan pada ayat yang ke-9. Pada ayat yang ke-9, sebenarnya ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, kalau ingat lagi pada minggu lalu kelas kita, dua ayat ini adalah dialog jawapan daripada penghuni neraka kepada penjaga neraka. Maknanya penjaga neraka tanya, alam ya'tikum nadhir, kamu sampai diazab dalam neraka ni, adakah masa di dunia dulu tak ada pemberi ingatan yang menasihatkan kamu dekat dunia dahulu? Maka pada ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, penghuni-penghuni neraka pun menjawab. Kenapa? Sebab bla 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 bla. Yang ni kita dah huraikan dah. Pada ayat 9 sahaja ada 3 poin utama kenapa penghuni neraka masuk ke dalam neraka Allah. Dan 3 perkara ni janganlah kita lakukan. Pertama, iaitu fakadzabna, mereka telah mendustakan. Okey. Yang kedua, ma nazzalallahu min syai', mereka menuduh dengan membuat satu tuduhan dusta kepada Allah Taala. Kemudian in antum illa fi dhalalin kabir, mereka telah menuduh satu tuduhan jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 perkara yang menjatuhkan manusia kepada hukum kafir. Baik, saya nak tekankan lagi satu. Pada ayat yang ke-9 ni, para ulama juga bincang, sebab ada pada zaman dahulu ada satu kumpulan dari sudut akidah ni namanya kumpulan Al-Murji'ah. Ni kalau tuan-tuan baca dalam satu kitab akidah, kitab ni diberi nama Al-Farqu Bainal Firaq. Sebab Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, kata Nabi, umatnya nanti akan terpecah kepada 73. Hanya satu sahaja yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama bincang dari sudut ilmu usuluddin ni, maka mereka karang satu kitab namanya kitab Al-Farqu Bainal Firaq, cerita tentang pecahan-pecahan yang ada dalam agama. Ada di situ Murji'ahnya, ada Mu'tazilahnya, ada Khawarij dan sebagainya. Baik, pada ayat 9 ada satu kelompok Muslim yang mengaku sebagai Muslim tapi meletakkan diri mereka sebagai Al-Murji'ah, kumpulan Al-Murji'ah. Kalau tuan-tuan boleh
search nanti di Facebook, di Google dan sebagainya, tuan-tuan search kumpulan Al-Murji'ah. Kumpulan Al-Murji'ah ni adalah kumpulan dalam bahasa moden kita macam kumpulan liberal. Mereka meletakkan pengharapan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa yang saya nak bayangkan, kumpulan Murji'ah bila dia tafsirkan pada ayat yang ke-9, dia kata apa? Yang masuk dalam neraka Allah ni hanya orang yang kafir sahaja. Maknanya tidak ada orang Muslim yang akan masuk ke dalam neraka Allah. Walaupun orang Muslim itu melakukan maksiat, walaupun orang Muslim itu melakukan dosa, dia tak akan masuk dalam neraka Allah. Asal Muslim je masuk syurga. Yang masuk ke dalam neraka hanya kafir. Kenapa? Dia punya dalil dia. Sebab ayat yang ke-6 Allah Ta'ala tekankan yang masuk neraka Jahannam adalah kafaru bi rabbihim, orang kafir kepada Tuhannya. Itu pertama. Kedua, dalilnya adalah fakadzabna, golongan yang mendustakan Rasul. Kemudian ma nazalallahu min syai', kumpulan yang menafikan, yang mendustakan Allah Ta'ala, apa yang Allah turunkan, iaitu Quran. Dan juga in antum illa fi dhalalin kabir, dan juga kumpulan yang telah melakukan tuduhan jahat kepada para rasul. Ini 3 hujah dia. Okey. Tuan-tuan jelas ke tak jelas? Saya nak cuba mudahkan pada tuan-tuan. Okey, ada satu kumpulan nanti namanya kumpulan Al-Murji'ah. Kumpulan ni dah ada dah. Hari ni mungkin ada. Cuma mereka tak tahu yang mereka ni Murji'ah. Namanya kumpulan Murji'ah. Ni pecahan akidah, ada Mu'tazilah, Khawarij, Syiah dan sebagainya. Murji'ah ni pegangan dia adalah, kalau kita dalam hukum akidah kita akan ada 3. Tasdik dengan hati, kemudian kita ada takrir dengan lidah kita, dan ketiga adalah dipraktiskan dengan perbuatan kita. Ini 3 sudah akidah. Tapi Murji'ah dia hanya membenarkan dengan hati dan juga takrir ataupun ucap ikrar dengan lidah sahaja. Dari sudut amalan tak kisah, tak payah. Ini Murji'ah. Kumpulan Murji'ah ni asalnya datang daripada kalimah al-irja. Kalimah al-irja. Al-irja ni dipecah pada 2 maksud dia. Saya minta maaf tuan-tuan, kita bincang dari sudut akidah sikit. Sebab kalau boleh kita belajar surah Al-Mulk ini, kita tak nak rosak akidah kita. Kita kena jelas akidah kita memang seperti mana yang dipegang oleh Rasul dan juga para sahabat. Okey. Okey. Kitab dia namanya Al-Farqu Bainal Firaq. Okey. Okey, kitab akidah ni. Kitab akidah ni dia bahasa Arab lah, dia Bainal Firaq. Okey. Nanti saya tunjukkan, nanti kat komen tu nanti saya akan tunjukkan gambar kitab tu. Saya pernah nak terjemahkan buku tu, namun tak kesampaian sebab terlalu banyak sangat pecahan tu sampai kita tak tahu nak mudahkan macam mana penyampaian. Saya pernah nak cuba mudahkan dulu, nak pernah terjemahkan. Okey. Al-Irja adalah kumpulan Al-Murji'ah ni. Murji'ah ni ada 2 definisi dia. Pertama, penangguhan. Dan yang kedua, maksud Al-Irja ni adalah pengharapan. Kan selalu kita sebut agama ni mesti ada al-khauf dengan ar-raja' kan? Raja'. Okey. Al-khauf dengan ar-raja'. Dia ada takut dengan ada harap. Jadi irja' ni maksudnya pengharapan. Dia datang jadi Murji'ah, satu kumpulan akidah. Apa maksud penangguhan dan juga pengharapan ni? Okey, tak apa. Nanti saya urai sikit. Okey, baik. Macam ni tuan-tuan. Bagi mereka yang berpegang dengan pegangan Murji'ah ni, mereka kata apa? Dalam hidup ni membenarkan Allah, beriman dengan Allah hanya dengan hati, hanya dengan lisan sahaja. Dari sudut perbuatan tak perlu, puasa tak perlu, solat tak perlu, zakat tak perlu, haji tak perlu, semuanya tak perlu. Nak buat, tak nak buat pun tak apa. Sebab apa? Mereka berpegang, kalau kita ni iman yazid wa yankus. Tapi bagi Murji'ah, la yazid wa la yankus. Iman tak bertambah, iman tak berkurang. Sama saja. Kenapa? Sebab
dia adalah al-irja, pengharapan. Semuanya harap bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Semuanya bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Artinya apa? Kalau dia melakukan dosa, buat maksiat, bahkan dalam kumpulan Murji'ah ni, mereka ada satu pegangan, membunuh darah orang Muslim yang lain halal hukum dia. Sebab apa? Sebab dia kata kita tak salah, semuanya kita akan berserah kepada Allah Ta'ala, berharap pada Allah, sebab Allah tu Tuhan yang Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Mudah kan? Ini orang suka tuan-tuan. Sebab itu dalam bahasa moden kita ni golongan-golongan liberal. Asal iman di hati, iman di lidah, selesai dah, tak perlu pada perbuatan. Okey, kumpulan Murji'ah ni ada juga pada masyarakat moden hari ini, cuma dia tak mengaku Murji'ah, mungkin dia pun tak tahu. Tetapi ada dalam dialog-dialog harian kita. Biasa kan kita pernah tengok orang buat maksiat, orang buat dosa, orang buat apa-apa kejahatan, dia kata apa? Kita jangan risaulah, semuanya Allah Ta'ala ni memang Maha Pengampun. Kenapa jadi macam ni? Bukan saya nak, ni semua takdir. Tapi jangan risau, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Semudah itu. Sebab dia meletakkan hanya harapan sahaja kepada Allah, yang mana Allah tu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Hanya sekadar itu sahaja. Jadi ayat yang ke-9 tu tuan-tuan, walaupun Allah kata orang kafir masuk dalam neraka, orang kafir yang mendustakan Rasul, orang kafirlah yang menuduh yang Allah tak turunkan Quran, orang kafirlah yang mengatakan para Rasul itu adalah sesat, yang masuk neraka. Hakikatnya ayat itu juga merujuk kepada orang mukmin, orang Muslim yang mengaku Allah sebagai Rasul, namun kalau mereka bermaksiat dan mereka melakukan dosa, tetap akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Jadi pada ayat 9 ni tuan-tuan jangan ingat hanya orang kafir yang tak mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul yang akan masuk neraka. Tak, orang Muslim dan orang mukmin pun boleh masuk ke dalam neraka Allah selagi mana mereka melakukan maksiat dan tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jelas? Okey, jelas Jadi tuan-tuan hati-hati dalam bab akidah ni, memang dia mudah sangat nak tergelincir. Sebab itu dia perlukan kepada ilmu dan perlukan kepada kefahaman. Macam kita lah tuan-tuan, selalu menyerahkan bulat-bulat kepada takdir Allah. Kenapa saya berkahwin 2, berkahwin 3? Nak kata macam mana? Ini jodoh kami, dah takdir. Seolah-olahnya meletakkan kesalahan dia itu adalah kepada Allah. Mudahlah macam tu kan. Kenapa saya telah terbuat dosa ni? Ni semua Allah dah takdirkan. Tak seperti itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tak seperti itu. Okey, tidak seperti itu yang kita yakini. Takdir memang dah tertulis. Namun apa yang kita buat hari ini adalah pilihan kita sendiri. Okey, baik. Ini adalah banyak huraian. Kalau tuan-tuan ada kelas akidah ni, tuan-tuan boleh tanyalah pada asatizah kita yang lain. Terlalu luas perbincangan dia. Okey, baik. Itu ayat yang ke-9 tadi, dialog jawapan pada orang-orang yang duduk dalam neraka, jawab kepada persoalan yang ditimbulkan oleh penjaga-penjaga neraka. Ayat yang ke-10, penghuni neraka jawab lagi sekali. Dia tambah lagi dialog dia. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna, lau sekiranya, kunna kami, nasma'u mendengar, au naqilu dan juga berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya kami tidak termasuk sebagai penghuni neraka as-sa'ir. Okey. Tuan-tuan perhatikan pada ayat ke-9 penghuni neraka tersebut 3 poin yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka. Pada ayat yang ke-10 penghuni neraka sebut lagi satu poin kenapa dia masuk dalam neraka, iaitu mereka tak gunakan pendengaran dan mereka tak menggunakan akal fikiran untuk berfikir, untuk betul-betul beriman dan melihat perkara yang benar sehingga dia beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, cuba perhatikan kalimah nasma'u dan juga kalimah naqilu. Nasma'u tu maksudnya kami mendengar, dan naqilu kami berfikir. Okey, dua perkataan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di sini, penghuni neraka dia jawab kami dengar dan kami berfikir. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita betapa adilnya dia. Setiap manusia yang masuk dalam neraka ni adalah manusia yang setelah datangnya Rasul, telah datangnya kebenaran pada mereka. Maknanya dia tak boleh kata
saya tak tahu pun kenapa saya diazab, tak akan berlaku. Sebab itu Allah Ta'ala Maha Adil. Itu nombor 9 dah jawab dah. Nombor 10, Allah Ta'ala nak bagi tahu juga, mereka yang diazab dalam neraka nanti adalah manusia yang Allah dah sempurnakan panca indera dia. Sebab itu Allah Ta'ala tak kata dia ni kami telah menggunakan telinga ataupun kami telah menggunakan otak. Tak. Kami telah menggunakan pendengaran. Maknanya dia ni dengar, fungsi dengan baik, normal telinga dia. Dan kami berfikir, maknanya otak dia berfungsi dengan baik. Tetapi mereka tak gunakan, tak betul-betul manfaatkan. Itu telah menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Allah. Jelas tuan-tuan Jelas? Jadi sebab itu Allah gunakan kalimah nasma'u. Allah tak gunakan kalimah uzunun, telinga. Allah kata mendengar sebab dia berfungsi. Nakil, Allah kata dia berfikir. Allah Ta'ala kata mukhul. Kalau mukhul tu otak. Allah tak gunakan kalimah-kalimah organ. Allah gunakan kalimah fungsi dia. Nak bagi tahu dia dah diberikan panca indera namun tak dimanfaatkan, maka dia dimasukkan dalam neraka. Baik, mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, kenapa Allah kata dia diberikan telinga dan akal? Kenapa tak disebut diberikan mata? Okey. Sebenarnya kalau tuan-tuan tadabbur, Allah sengaja sebut telinga dan akal, tak disebutkan mata sebab mata ni nanti akan dijawab pada ayat selepas ini. Pada ayat yang ke-12. Nanti Allah Ta'ala sebut pasal mata pada ayat yang ke-12. Okey, hanya disebut tentang telinga dan juga disebut tentang akal pada ayat ini sebab mata nanti akan disebut pada ayat yang ke-12. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala sebut telinga dan Allah Ta'ala sebutkan akal? Sebab memang sampai daripada kewafatan Nabi sampailah ke hari kiamat, keimanan ni datang daripada dua ni, iaitu dengan pendengaran kita dan juga dengan akal kita. Sebab apa? Sebab Rasul telah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kita tak nampak Rasul ni. Macam mana kita nak kata Rasul tu ada? Sebab kita tak nampak, Rasul dah diwafatkan. Jadi tak nampak. Yang kita boleh betul-betul datangkan keimanan melalui telinga kita. Kita dengar, ada hujah, ada dalil, ada bukti. Kemudian kita berproses dengan akal fikiran kita. Okey, betul ke? Okey, akal kita akan berfikir. Maka itulah yang akan mendatangkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlukan kepada mata. Sebab mata pun selalu menipu kita kan. Ditunjukkan lain, yang benda yang lain pun macam ahli sihir lah tuan-tuan kan. Benda yang tak logik, kita dengar pun tak logik, kita fikir pun tak logik. Tapi di sudut visual mata kita, dia boleh mengubahkan tanggapan kita. Okey, itu tak apa tuan-tuan. Jadi mudahnya kenapa Allah Ta'ala sebut telinga dan Allah Ta'ala sebutkan akal fikiran. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya nak ulas sikit tuan-tuan. Menarik untuk kita bincang pada hari ini. Kalau tuan-tuan tengok, bila Allah Ta'ala sebut tentang panca indera, Allah Ta'ala akan sebut, contohnya pada ayat yang ke kita lompat sikit saja nak bawa tuan-tuan berfikir, sama-sama kita berfikir. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke surah Al-Mulk juga ni. Surah Al-Mulk juga, tengok pada ayat yang ke-23. Okey. Ni cerita tentang telinga, tentang mata ni. Saja-saja nak bawa tuan-tuan berfikir macam mana Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan tengok pada ayat 23 surah Al-Mulk. Allah kata apa? 23. Allah kata Qul huwallazi ansha'akum. Okey, perhatikan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Okey, qalilan ma tashkurun. Kata Allah Ta'ala, katakanlah dialah Allah yang menciptakan yang telah menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu as-sama' pendengaran, al-absar penglihatan dan juga al-afidah iaitu hati. Qalilan ma tashkurun, namun manusia ini tidak ramai yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hanya sedikit saja yang bersyukur. Baik, perhatikan, saya rasa kita dah sentuh pada minggu lalu persoalan kenapa Allah Ta'ala sebut kalimah ni. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan, pemilihan kalimah dalam Quran ni, dia memang nak tunjukkan betul-betul tepat. Dia tak tersalah. Kenapa bila Allah Ta'ala sebut pendengaran, Allah gunakan kalimah as-sama'.
Tapi bila Allah Ta'ala sebutkan penglihatan, Allah gunakan al-absar. Okey? Dan juga Allah Ta'ala sebutkan al-afidah. As-sama' ni singular. Al-absar ni plural. Okay? Kalau ikutkan al-basar saja. Kalau dia punya singular dia al-basar. Tapi Allah gunakan al-absar. Okay. Kenapa Allah Ta'ala kata telinga satu, tapi bila Allah Ta'ala sebut penglihatan, Allah Ta'ala sebut dalam bentuk plural? Pertama, sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada fungsi dia kepada individu. Fungsi dia kepada individu. Contoh, telinga ni, kita biasanya, kalau orang bagi kita maklumat, bercakap dengan kita, dalam satu masa, kita tak boleh dengar banyak suara. Contoh, saya mengajar dekat sini, tengah mengajar ni, kat sebelah saya ni ada satu lagi whiteboard, ada seorang lagi ustaz mengajar. Boleh ke tuan-tuan? Dua ustaz mengajar benda yang sama, topik yang sama, cerita benda yang sama. Dua orang. Tuan-tuan tak boleh tadah telinga. Walaupun telinga ni dua tak boleh. Dia hanya fokus kepada satu sahaja. Biasa kan? Kalau anak kita pun ni cakap, bagi mak cakap satu-satu dulu, mak nak dengar. Kita tak boleh nak kata, saya boleh dengar semua. Tak boleh. Sebab itu Allah gunakan singular. Tapi bila penglihatan, tak. Kita kalau penglihatan ni, kita boleh banyak. Dalam satu masa tu tuan-tuan, ada masa tuan-tuan boleh dekat sini. Ada masa tuan-tuan juga tengah masak mungkin dekat dapur tu. Sambil dengan kuliah sambil masak. Sambil masak mungkin sambil cuci pinggan pula, sambil kemas rumah. Kan? Sambil macam-macam tuan-tuan buat. Penglihatan tu boleh dipelbagaikan. Dia takkan fokus pada satu tempat. Dia boleh buat macam-macam. Tapi telinga hanya pada satu. Sebab itu bila sebut al-absar, Allah gunakan plural. Okey? Okey. Baik, kemudian al-afidah. Afidah ni kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan, dia akan disandarkan kepada hati. Tetapi kenapa Allah tak gunakan kalimah hati ni pada kalimah al-qulub ataupun al-qalb? Kenapa? Maknanya was-sama wal-absar wal-qulub contohlah, ataupun wal-qalb. Kenapa Allah Ta'ala sebut wal-afidah? Baik. Dia samalah tuan-tuan. Yang ini adalah fungsi dia. As-sama' fungsi kepada telinga. Al-absar fungsi kepada mata. Afidah fungsi kepada hati. Jadi, bila Allah Ta'ala sebut telinga, ini adalah panca indera yang Allah Ta'ala akan, apa kita sebut apa? Yang akan persoalkan, pertanggungjawabkan nanti dekat akhirat. Telinga yang kamu ada tu, kamu nak buat apa? Allah tak kata telinga yang ada. Pendengaran yang kamu ada tu, kamu gunakan untuk apa? Penglihatan yang kamu ada tu, kamu gunakan untuk apa? Hati ni, yang berfungsi ni, yang boleh terima hidayah, yang boleh, macam-macam hatinya fungsi. Kamu gunakan untuk apa? Kalau Allah sebutkan tiga ni yang akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat. Tapi kalau Allah Ta'ala sebut uzunun, telinga, ainun, mata, ataupun al-qalb, hati ni, yang ni semuanya adalah panca indera zahir yang Allah tak pertanggungjawabkan. Sebab ada orang ada mata tapi dia buta. Ada orang ada telinga tapi dia pekak. Okey, ada orang ada hati, dia berfungsi hati dia. Dia pam darah dan sebagainya, tetapi dia tak menerima hidayah dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan faham maksud saya? Perbezaan kalimah al-afidah dengan kalimah al-qalb ni, al-qalb dia fungsi kepada organ. Tapi afidah ni dia berfungsi kepada hidayah dan sebagainya. Okey, sebab itu Allah gunakan kalimah seperti ini. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan tahu tak dalam Quran Allah sebut kalau ada manusia ada telinga, ada pendengaran tapi dia tak dapat hidayah, ada manusia ada mata, ada penglihatan tapi tak dapat lihat hidayah, ada manusia ada hati tapi dia tak dapat hidayah, Allah bandingkan dia sama dengan satu lagi perkara, satu makhluk Allah. Apa dia? Iaitu kata Allah seperti al-an'am, iaitu haiwan ternak. Okey, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dalil dia.
Okay? Jadi tuan-tuan, perkara ni bukan perkara main-main. Maknanya kita sendiri memang kena jaga sungguh panca indera kita, pendengaran kita, penglihatan kita dan juga hati kita ni guna sungguh sebab dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Okey, baik. Tuan-tuan tengok pada ayat yang saya tunjuk dalil Okey, tuan-tuan tengok surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 179. Saya ulang sekali Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 179. Okey. 179. Surah Al-A'raf ayat 7, surah yang ke-7 ayat 179. Okey. Tuan-tuan tengok sebab bila Allah Ta'ala cerita tentang pendengaran, penglihatan dengan hati, mesti Allah kata, kamu tak bersyukur ke? Tak syukur tu iaitu tak memanfaatkan betul-betul penglihatan pendengaran kita tu untuk dapatkan kebenaran. Sebab kalau tak manfaatkan sungguh-sungguh tuan-tuan, yang ini yang akan menjadi asbab kita masuk ke dalam neraka Allah. Sebab itu Allah tak sengaja-sengaja tuan-tuan sebutkan dalam ayat yang ke-10 ni, sebab nak tekankan ini adalah jawapan bagi penghuni neraka kenapa dia akan masuk dalam neraka Allah. Selain daripada dia dustakan, dia buat tuduhan jahat pada Allah, tuduhan jahat kepada Nabi. Antara sebab yang masuk neraka sebab tak gunakan telinga dia, tak gunakan akal dia. Okey? Baik. Kita tengok pada ayat yang ke-179 surah Al-A'raf, kata Allah, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam itu kebanyakan daripada jin dan juga manusia. Jin tuan-tuan dan juga manusia ni adalah makhluk yang Allah Ta'ala bebankan kita ni dengan amal saleh. Kalau kita melakukan kemaksiatan, manusia dengan jin, dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Kalau dia buat amal-amal kebaikan, dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Okey? Allah kata apa? Lahum qulubun la yafqahun nabiha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kata Allah Ta'ala, antara jin dan juga manusia ni, mereka mempunyai hati, la yafqahuna biha, tetapi tak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka ni ada mata tetapi tak dapat melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum adhanun, dan mereka ni diberikan telinga-telinga, la yasma'una biha, tetapi tak dapat mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Maknanya tak dapat hidayah. Ada mata tak dapat tengok kebenaran, tak dapat tengok hidayah. Ada telinga tak boleh dengar hidayah. Ada hati tak boleh terima hidayah. Allah kata apa? Ulaika kal an'am, mereka semua ni adalah binatang ternak. Bal hum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Maksudnya apa tuan-tuan? Pertama yang tuan-tuan kena faham dekat sini, kenapa Allah Ta'ala bandingkan manusia yang diberikan telinga, mata dan hati ni dengan haiwan ternak? Sebab haiwan ternak tu tuan-tuan, dia ada mata, ada penglihatan, ada telinga, ada pendengaran, ada hati dan boleh berfungsi hatinya. Tetapi ketiga-tiga organ tu yang mereka ada di mata, telinga, hati tu, semuanya tak mendatangkan kita kata petunjuk kepada dia. Maknanya dia ada mata, tapi mata dia tu hanya melihat saja, tapi dia tak nampak apa-apa. Tak boleh proses jadikan ilmu pada dia. Ada pendengaran, boleh dengar ni, tapi tak boleh proses jadikan ilmu. Ada hati, tapi tak boleh proses untuk dapat hidayah. Maka manusia yang ada mata tak boleh tengok hidayah, sama macam haiwan ternak. Sama. Allah Ta'ala sifatkan manusia sama macam binatang. Ada mata, ada penglihatan, tapi tak berfungsi untuk lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sengaja Allah Ta'ala bandingkan kita dengan haiwan ternak yang tak menggunakan panca indera dengan sebaik-baik mungkin ni, sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan haiwan ternak ni dia duduk di kedudukan yang paling rendah, berbeza dengan haiwan peliharaan.
Kalian haiwan peliharaan tuan-tuan, kita akan belai dia, kita akan jaga dia, bagi tempat special. Tapi haiwan ternak ni apa tuan-tuan? Selalunya haiwan ternak ni dia duduk, kalau ada kasta lah, dia duduk kasta yang paling rendah. Dia akan dipaksa, dia akan dikerah, dia akan disuruh itu ini. Kan? Okey. Jadi Allah Taala nak membayangkan manusia kalau macam tu, rendah kedudukan dia macam haiwan ternak. Ketiga, sengaja Allah Taala sebutkan haiwan ternak supaya manusia ni berfikir. Haiwan ternak ni walaupun dia ada mata, ada penglihatan, ada telinga, ada pendengaran, tetapi apa yang dia buat tak berdasarkan dia tak mampu nak berfikir untuk keluar daripada keadaan dia. Apa yang dia buat? Dia hanya follow dan ikut sahaja apa tuan dia suruh. Tuan dia suruh masuk parit, dia pun masuk parit. Tuan dia suruh tidur, dia tidur. Tuan dia pukul dia lari. Itu sahaja. Nak tunjukkan keadaan manusia kalau tak menggunakan panca indera sebaik mungkin, dia duduk dalam keadaan seperti haiwan ternak. Tapi Allah Ta'ala tekankan, kata Allah, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi, lebih teruk lagi daripada haiwan ternak. Ini adalah manusia yang tak memanfaatkan panca indera dia untuk melihat, mendengar, berfikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, tuan-tuan, sebab kalau kita melihat sungguh tuan-tuan, kita akan dapat lihat Allah. Kalau kita dengar sungguh-sungguh, kita akan dapat mendengar kebenaran. Kalau kita gunakan hati kita, kita akan dapat menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala tekankan, kalau tak manfaatkan tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, dia akan menjadi asbab kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Sebab itu tuan-tuan, saya tekankan pada ayat ke-10 ni, sengaja Allah pecahkan ayat 9, ayat 10, sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu ada dua poin utama menyebabkan manusia masuk dalam neraka Allah. Selain dia mendustakan, selain dia buat tuduhan jahat pada Allah dan tuduhan jahat pada Rasul, antara asbab yang lain, dia tak manfaatkan panca indera, nikmat yang Allah berikan pada diri dia. Ada mata tak dapat hidayah, ada telinga tak dapat hidayah, ada hati tak dapat hidayah. Sebab itu tuan-tuan, ayat yang ke-10 ni sepatutnya menginsafkan kita. Apa sebab saya tak boleh bangun tahajud? Apa sebab saya tak boleh beriman pada Allah? Apa sebab saya baca Quran saya tak rasa keseronokan dia? Mesti ada kesalahan ataupun kekurangan yang kita tak manfaatkan sungguh-sungguh. Quran yang kita baca hari ini tuan-tuan, Quran inilah yang dibaca oleh Nabi dan juga para sahabat. Tapi kenapa Quran yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat berjaya mengubah mereka? Kenapa tak berjaya mengubah kita? Yang ni yang kita kena tanya pada diri kita. Itu kalau yang baca Quran. Yang tak baca Quran, kenapa? Apa dosa saya? Dan apa yang saya telah buat sampai satu hari saya tak boleh buka satu ayat pun. Saya tak boleh baca walaupun satu ayat pun daripada Al-Quran. Apa yang saya telah buat sehingga Allah halang saya daripada melakukan kebaikan? Apa dosa dan maksiat yang saya buat sampai saya ni tak boleh dirikan salat? Malas sungguh. Apa yang saya telah buat sehingga saya ni tak terfikir langsung nak berzikir dan beringat Allah? Yang inilah tuan-tuan benda yang sepatutnya menginsafkan kita dan mengingatkan kita, kalau tak dimanfaatkan, maka ini menjadi asbab kita akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan faham maksud saya? Okey. Jadi untuk ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ni tuan-tuan, dia adalah ucapan yang pasti daripada mulut ahli neraka. Tetapi kalau tuan-tuan perhatikan, yang lebih menyeramkan pada ayat yang ke-10 ni tuan-tuan, dia bukan kata saya tak gunakan telinga saya untuk dengar. Saya bukan sekadar tak gunakan akal saya ketika untuk berfikir tentang Allah ni, tentang kebenaran ni. Tapi Allah kata apa? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tuan-tuan perhatikan kalimah fi ashabis sa'ir. Penghuni neraka ni tuan-tuan, dia sebut dialog ni adalah fi ashabis sa'ir, di dalam neraka Allah. Dia cakap dialog ni, sebut dialog ni tuan-tuan, ketika dia berada di dalam neraka Allah. Bukan duduk di luar ni tuan-tuan, dia dalam neraka Allah, dia tengah sebut dialog ni tuan-tuan. Ni adalah ayat penyesalan yang sangat-sangat sesal daripada penghuni neraka, yang menjadi pedoman dan teladan kepada kita supaya jangan ikuti jejak langkah mereka. Jelas tuan-tuan Sebab itu saya ulang lagi sekali tuan-tuan, kalau diperhatikan memang Allah Ta'ala gunakan kalimah ucapan penghuni neraka ni dengan fi'il madhi. Kan kalimah qalu, tuan-tuan boleh tengok pada ayat 9 Allah gunakan kalimah qalu fi'lul madhi. Ayat ke-10 pun Allah kata qalu fi'lul madhi. Dari sudut i'jazul lughah,
bila ayat yang bercerita tentang hari kiamat, Allah gunakan fi'lul madhi, past tense, itu merujuk kepada adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang mesti berlaku. Ini salah satu daripada ilmu Al-Quran. Ini kita kena tahulah. Okey, baik. Mudah-mudahan kita tak akan sebut dialog ni tuan-tuan di hadapan Allah, ataupun kitalah yang akan dapat tempat seperti mana yang disebutkan dalam ayat 9, ayat 10. Wa'iyyazubillah. Okey, baik. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-11. Okey, pada ayat yang ke-11. Okey, tuan-tuan, sebelum tu tadi kita dah sebutkan pasal ada singular, ada plural, kalimah-kalimah dalam Quran ni kan. Kalau tuan-tuan perhatikan juga pada ayat yang lain, contoh yang lain pula, tuan-tuan akan tengok macam Allah Ta'ala sebutkan tentang apa, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah lah penjaga orang-orang mukmin, yang mengeluarkan orang-orang mukmin ini minadh-dhulumat ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Ini saya tunjuk sikit. Bila Allah Ta'ala kata Allah lah yang akan keluarkan orang mukmin daripada kegelapan, Allah gunakan az-zulumat. Okay. Zulumat ni dia plural. Tapi bila Allah Ta'ala sebut cahaya, Allah sebut nur. Ni singular. Okay. Sajalah kita nak tengok teknik-teknik daripada Al-Quran. Bila sebut kegelapan, Allah gunakan plural. Bila Allah sebutkan cahaya, Allah Ta'ala sebutkan singular. Sebab apa? Allah nak bagi tahu kepada kita, kegelapan ni terlalu banyak keadaan dia. Kegelapan ni terlalu banyak. Macam-macam kegelapan. Tapi cahaya hidayah Allah ni terang, jelas. Dan dia ada satu sahaja, satu arah saja. Kita nampak terang benderang. Itu adalah cahaya daripada Allah Ta'ala. Okey. Bila Allah Ta'ala sebut kejahatan ataupun kegelapan, Allah sebut dalam keadaan plural. Sebab apa? Terlalu banyak kegelapan, macam-macam jalan ke arah kegelapan. Tetapi bila Allah sebut cahaya, kebenaran, Allah Ta'ala sebut single saja. Sebab nak bagi tahu dia cahaya yang satu. Kita tak akan jadi, orang kata apa, bila terlalu banyak cahaya orang jadi macam apa? Confused. Orang jadi macam kabur, tak tahu mana. Tak. Allah kata cahaya itu satu saja, jelas. Benda yang sangat-sangat jelas. Sebab itu Allah sebut satu. Ini kadang-kadang bila kita mengkaji dari sudut macam ni tuan-tuan, kita akan nampak sangat tepat penggunaan kalimah-kalimah daripada Al-Quran. Bahkan kalau tuan-tuan tengok, ini satu lagi contoh dari sudut ni apa, kalimah-kalimah bahasa Arab. Kalau Allah Ta'ala sebutkan kalimah Al-Kitab, Tanzilul Kitab, dan juga kalimah Al-Furqan, kalimah Al-Quran, ada perbezaan dia. Bila Allah sebut kalimah Al-Kitab, selalunya dengan kalimah min. Bila sebut Al-Quran, Allah Ta'ala akan gunakan dengan kalimah fi. Okey. Kalau kitab ni, dia akan kepingin kalimah daripada. Kalau kalimah Al-Quran, dia akan gunakan kalimah fi, pada. Ni daripada, ni pada. Dalam, pada, tapi macam itulah lebih kurang. Banyak kalau tuan-tuan perhatikan, dia akan kepingkan. Kenapa? Sebab bila Allah sebut Al-Kitab, selalunya merujuk kepada Tanzilul Kitab. Kitab tu diturunkan. Dia tak sebut Tanzilul Quran. Quran diturunkan. Kitab diturunkan. Sebab apa? Kitab daripada kalimah kataba, ditulis. Tulisnya dekat Quran ni daripada kalimah qara'a, dibaca dibaca di bumi. Allah tak pernah tuan-tuan akan jumpa Al-Quran, Tanzilul Quran, Tanzilul Kitab. Sebab ditulis di sana, diturunkan. Nampak tuan-tuan? Sampai kalimah-kalimah macam itu pun tepat digunakan daripada Allah Ta'ala. Bila nak cerita pasal sini, Allah gunakan kalimah Al-Quran.
Bila cerita pasal daripada atas, Allah semua gunakan kalimah Al-Kitab. Okey. Boleh Saya selit-selit sikit Baik. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-11. Okey, pada ayat yang ke-11 tuan-tuan, Allah menyebutkan fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kata Allah Taala, fa'tarafu. Kalimah fa'tarafu ni adalah mereka mengiktiraf. Fa'tarafu tu maksudnya mereka mengiktiraf, ataupun diterjemahkan mereka mengakui bidzambihim, dosa-dosa mereka. Fasuhqan, maka kebinasaanlah. Kalimah suhqan tu adalah kebinasaanlah. Li ashabis sa'ir, untuk penghuni-penghuni neraka as-sa'ir, neraka-neraka yang menyala-nyala. Okey, di sini ada dua kalimah yang saya tekankan. Tuan-tuan perhatikan kalimah dzamb, kalimah dzam, kalimah dosa. Tuan-tuan perhatikan kenapa Allah tak gunakan kalimah az-zunub? Az-zunub, dosa-dosa. Allah gunakan singular je. Kenapa Allah tak gunakan kalimah az-zunub? Zunub ni dosa-dosa. Az-zamb maksudnya dosa. Bizambihim. Allah sebut satu dosa saja. Allah tak sebut dosa-dosa. Kenapa? Rasa-rasalah. Ni try and error. Betul. Jawapan dia sebab dosa yang membuatkan mereka masuk neraka punya banyak, tapi yang paling utama adalah kerana syirik. Macam mana boleh syirik? Selain dia menafikan Allah, satu lagi adalah kerana dia mendustakan Rasul. Ni kan sebahagian daripada kita punya rukun iman. Ni yang paling utama ni. Kerana dia dustakan ayat tadi tu, yang ucapan dia tadi tu, menyebabkan Allah tak sebut yang dosa-dosa lain ni. Tapi Allah kata menyebabkan dia masuk neraka adalah kerana dosa ni saja. Satu je dosa dia. Ini dosa dia. Menyebabkan habis kehidupan dia dan akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Sebab itu tak sebut dosa-dosa. Kemudian saya ada satu baca tafsiran. Saya tak ingatlah siapa saya baca, tak ingat kitab mana, tapi dia ada sebut kalimah zamba ni, dosa ni juga merujuk kepada echo, tail, echo. Kenapa? Dia kata kenapa Allah Ta'ala bila sebutkan dosa, Allah gunakan kalimah zamba, echo. Sebab Allah Ta'ala nak ingatkan manusia, setiap dosa yang kita lakukan, dosa itu sebenarnya mengikut tuan dia. Setiap dosa yang kita buat, dosa itu mengikut kita. Cuma sebab itu dia kata bagus. Ini tubuh kita, tubuh binatang, ada ekor kat belakang kan. Ekor tu diletakkan di belakang. Sebab itu manusia tak perasan ada dosa yang dia bawa daripada belakang. Kalau dosa tu kat depan, dia nampak dosa tu dan dia takkan berani buat dosa lain. Sebabkan dia buat dosa, dia lupa, dia tak nampak dosa, akhirnya dia melakukan dosa berulang-ulang. Okay, sebab itu digunakan kalimah zamba. Sebahagian ni tafsiran moden dan saya tengok pada terjemah pun kalimah zamba ni ada juga diterjemahkan sebagai echo ataupun tail. Okay, antaranya sebab dua lah. Satu, dia mengikut tuan dia, dosa tak akan tinggalkan tuan dia. Setiap kita buat dia akan ikut. Kedua, dia berada di belakang dan kita tak pernah sedar pun setiap dosa yang kita buat. Tuan-tuan ingat ke dosa semalam tuan-tuan buat? Tak ingat, kita tak ingat. Okey. Ini satu kalimah yang sangat apa orang kata Allah Taala sebut tu, dia sepatutnya sangat membekas kat hati kita lah kalau kita betul-betul berfikir tentang ayat-ayat Allah Taala. Itu antaranya. Ithmun pun dosa, zambun pun dosa juga. Tapi ada setengah digunakan kalimah zambun. Nanti saya tengok balik ada satu kitab berkaitan tentang al-mufradat dalam Al-Quran. Mana kalimah-kalimah tu. Dari perbezaan, mesti ada perbezaan dia. Okay, sebab
dosa juga digunakan dengan kalimah zambun, dosa juga ada juga digunakan dengan kalimah ithmun. Ada dua kalimah bila sebut tentang dosa. Okey. Baik. Okey, tuan-tuan tengok pula kalimah yang kedua pada ayat yang ke-11, iaitu kalimah fasuhqan. Fasuhqan. Okey, kalimah fasuhqan dia datang daripada kalimah suhqan. Suhqan, sin ha qaf. Kalimah suhqan ni dia ada dua tafsiran. Okey, kalimah suhqan ni ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, suhqan ni adalah bermaksud kebinasaan. Binasalah. Maknanya bila mereka mengakui dosa yang mereka buat tu, maka Allah kata fasuhqan li ashabis sa'ir, memang binasa terus, hancurlah, rosaklah, apa orang kata, gelaplah kehidupan bagi penghuni-penghuni neraka as-sa'ir. Alhamdulillah. Baik. Tafsiran yang kedua, kalimah suhqan ini ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Okey. Iaitu hadis, kalau tuan-tuan ingat, hadis berkaitan tentang telaga Al-Kautsar. Nabi SAW di hari mahsyar nanti, dia akan tunggu umat dia di beberapa tempat. Salah satunya adalah di telaga Al-Kautsar. Nabi akan panggil umat dia daripada jauh, datang sini. Okey, datang. Kata Nabi SAW, aku akan panggil umat aku yang mana aku kenal daripada anggota wuduk mereka yang bercahaya, akan panggil untuk minum daripada telaga Kautsar ni, untuk hilangkan kehausan. Tetapi sementara Nabi SAW panggil umat dia datang ni, para malaikat akan mengawal kawasan tersebut dan akan halau sebahagian daripada umat Nabi daripada menghampiri telaga Al-Kautsar. Dan kata Nabi SAW, dihalau tu adalah dengan kalimah suhqan. Maknanya malaikat akan halau umat-umat Nabi ni dengan kalimah suhqan. Maknanya apa? Dekat sini kalimah suhqan pertama adalah kebinasaan. Kedua, kalimah suhqan ni juga memberi maksud dihalau. Dihalau macam mana? Okey, tuan-tuan dengar sungguh-sungguh. Dihalau di sini adalah merujuk kepada dijauhkan daripada rahmat Allah. Itu kalimah suhqan. Okey, maknanya seseorang yang dijauhkan daripada rahmat Allah akan digunakan kalimah suhqan. Jadi penghuni neraka bila dia mengaku dosa mereka, Allah kata fasuhqan li ashabis sa'ir, binasalah mereka dan mereka akan jauh daripada rahmat Allah. Tak akan rasa rahmat Allah. Yang mereka rasa ketika itu adalah azab, azab, azab dan azab yang tak terperi. La yamutu fiha wa la yahya, yang mana dalam neraka tidak ada kematian dan juga tidak ada kehidupan. Okey? Baik, ini yang Allah Taala cuba highlightkan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalimah fasuhqan li ashabis sa'ir itu secara literalnya juga kita boleh faham adalah sebagai ayat penyesalan. Bagi penghuni neraka ini adalah ayat penyesalan yang tak berguna lagi dah. Kalau kita kata sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Yang tak berguna tu fasuhqan li ashabis sa'ir. Kamu menangis, kamu teriak, kamu mengadu, kamu buatlah apa-apa sahaja, tidak ada lagi harapan dan rahmat daripada Allah. Sebab itu Allah gunakan kalimah fasuhqan. Mereka telah dihalau, dijauhkan daripada rahmat. Allah dah tak peduli mereka selama-lamanya, abadan abada. Okay, itu kalimah fasuhqan. Jadi kalimah fasuhqan tu bukan kalimah biasa-biasa, tuan-tuan. Dia kalimah yang sangat-sangat kuat. Sebab nak membayangkan Allah terus halau dia dan tak nak dia dapat rahmat daripada Allah. Sipi-sipi pun takkan dapat. Yang ada dapat adalah azab demi azab. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya nak tekankan pada tuan-tuan. Okey, sementara kita sebut kalimah fasuhqan kan. Fasuhqan li ashabis sa'ir, penyesalan bagi penghuni-penghuni neraka ni, tuan-tuan, Allah sebut ada 5 penyesalan mereka. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi saya dapat kumpul 5 lah yang saya sempat. Ada 5 penyesalan bila mana manusia duduk di hari mahsyar. Disebutkan dalam Quran, ada 5 penyesalan. Pertama, kalau tuan-tuan boleh catat-catat kita tengok sama-sama, tuan-tuan, dia punya dalil dia. Yang pertama, tuan-tuan tengok surah Fatir,
surah yang ke-35 ayat 37. Surah yang ke-35 ayat 37. Surah Fatir. Okey. Saya sebut tadi ada 5 penyesalan bagi mereka yang bila mana manusia dia sampai hari mahsyar. Allah dah rakam dalam Quran dah. Pertama, Allah kata dalam surah Fatir ayat 30, surah 35, surah ayat 37. Kata Allah, "Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna." Tuan-tuan perhatikan Wahum yastarikhun, dan mereka berteriak dalam neraka. Okey. Tuan-tuan perhatikan yattarikhuna fiha. Wahum yattarihu tu teriak, menjerit. Fiha tu apa? Dalam neraka. Mereka akan jerit dalam neraka. Penghuni neraka akan sebut dalam neraka ni, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami daripada neraka ni, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, untuk kami beramal soleh yang mana kami tak yang tak sama dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu dekat dunia. Kemudian, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lizzalimin min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umur kamu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan iaitu Rasul, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada orang-orang yang zalim seorang penolong pun bagi mereka. Tuan-tuan perhatikan penyesalan yang pertama yang Allah Ta'ala rakamkan adalah penghuni neraka nak lakukan apa? Na'mal salihah, amal soleh. Kita tak sampai lagi tuan-tuan, tapi Allah dah cerita dah. Jadi sementara ada lagi masa, ada lagi waktu, ada lagi umur ni tuan-tuan, buatlah sebanyak mungkin amal soleh. Buat sebanyak mungkin amal soleh. Apa yang kita mampu. Kita jangan bandingkan kita dengan orang lain. Ada orang dia mampu beribadah lama, ada orang mampu berpuasa, ada orang mampu mengajar, ada orang mampu belajar. Kita gunakan apa yang kita ada untuk melakukan amal soleh. Tunjukkan akhlak yang baik di dalam syarikat kita, dalam pekerjaan kita, depan sahabat-sahabat kita, supaya menjadi imej baik kepada agama kita. Itu pun dah dikira amal soleh. Nabi pun sebut kepada kita tuan-tuan, mengambil mengalihkan satu halangan di jalan raya, itu pun adalah sedekah, amal soleh. Kita maniskan wajah kita di hadapan sahabat kita pun adalah amal soleh. Dekat akhirat nanti, kita tak sangka, manalah tahu tentang amalan itu yang memaniskan muka depan sahabat itu adalah amal soleh yang akan memberatkan timbangan. Kita pun rasa, ya Allah, kalau aku tahulah semua orang yang aku jumpa aku akan senyum, kita akan rasa penyesalan yang sangat-sangat sesal. Sebab semuanya adalah amal soleh. Sebab itu Allah kata, mereka penghuni neraka akan jerit dalam neraka, minta Allah keluarkan untuk mereka na'mal salihah, untuk beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang mana mereka tak pernah buat sebelum tu. Dekat dunia tak pernah buat, mereka nak buat sekarang, tapi minta Allah keluarkan. Tapi Allah kata, aku tak akan keluarkan, sebab dah cukup dah aku panjangkan umur, aku dah beri akal, suruh kamu berfikir. Okay, ini ingatan bersama untuk kita. Itu pertama tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan tengok surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 44. Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 44. Surah 14 ayat 44. Okay, surah Ibrahim. Allah kata apa? Kata Allah Ta'ala, wa anzirin nas yauma ya'tihimul azab, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang ada pada waktu itu azab kepada mereka. Mana sampai dah azab, hari azab, hari mahsyar nanti, beri peringatan pada manusia yang berada dekat dunia. Fayaqulul ladzina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qarib, ya Tuhan kami, berilah tangguh kepada kami untuk dikembalikan ke dunia walaupun waktu yang pendek, waktu yang sedikit. Da'watak wa nattabi'ir rusul,
Nescaya kami akan mematuhi seruan engkau dan kami akan mengikuti para rasul. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahawa sekali-kali kamu tidak akan binasa di hari akhirat. Yang ini ucapan orang kafir. Di dunia dia cabar, kita tak akan matilah dekat akhirat, takkan ada apa-apalah. Dia bersumpah dekat dunia. Allah kata apa? Ucapan dia dekat hari akhirat masuk dalam neraka nanti, dia minta Allah tangguhkan sedikit masa, bagi masa sikit untuk dia kembali dekat dunia, semata-mata apa? Pertama, taat perintah Allah. Kedua, nak ikut Rasul. Hari ni tuan-tuan, orang tak nak ikut Rasul. Ni outdated lah. Ini apa lagi? Macam-macam ucapan-ucapan yang kita dengar. Kenapa pakai tudung? Kan tudung ni orang dulu je pakai. Contohlah. Saya pun tak tahu orang dulu ke pakai tudung. Orang dulu pun tak pakai tudung kan? Kan orang dulu pun tak pakai tudung. Kenapa pakai niqab? Ini zaman dulu mungkin di negara Arab sebab abuk-abuk ke, kalau contoh dia kata macam tu kan. Jadi kita pun tak pakai niqab. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ni ucapan mereka yang dah dikenakan azab. Mereka nak kembali dekat dunia untuk taat perintah Allah dan nak ikut Rasul. Sedangkan dahulu kata Allah dekat dunia, dia sendiri yang bersumpah kata dia tak akan ikut Rasul dan dia tak akan binasa sama sekali dekat hari akhirat. Tapi mereka inilah yang akan sebut di hadapan Allah nak ikut perintah Allah dan nak ikut Rasul. Jadi tuan-tuan, dah 2 poin dah kita dapat. Pertama, banyak-banyak beramal soleh. Sebab penyesalan mereka di hari akhirat adalah mereka nak kembali beramal soleh. Sebab itu selalu kita fikir diri kita tuan-tuan. Malas sikit kita nak beribadah, kita tanya pada diri kita. Berapa ramai penghuni-penghuni kubur yang sedang menyesal hari ini tak mencukupkan amal solehnya dekat dunia. Sedangkan kita masih lagi bergembira meninggalkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Punya ramai jutaan penghuni kubur dah menyesal dah. Kenapa saya tak buat sekian amalan? Kenapa saya tak buat sekian amalan? Jadi sekarang ni kita kena gandakan amal soleh kita. Kedua, kita taat perintah Allah dan juga kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau tuan-tuan tengok yang sekarang tengah trend ni, ibu apa nama? Ibu yatim. Kan isunya sekarang. Mengatakan ajaran agama hari ni adalah ajaran agama yang salah. Okey. Dengan dia kata apa? Ilaha, ilara, ilama, macam-macam lah. Demi tu bersumpah dengan Tuhan langit lah, Tuhan bintang, Tuhan bulan lah, aku Melayu lah. Macam-macam kita tengok tuan-tuan. Mereka bahkan sampai tahap mengatakan ucapan la ilaha illallah tu adalah ucapan yang tak tepat keimanannya kepada Allah yang satu tu. Okay, macam-macam. Sebab menafikan apa yang pada Allah, menafikan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah dah sebut dah, di hari akhirat nanti mereka ni lah yang akan menyesal dan akan kata kami nak ikut kata Allah Ta'ala dan kami akan ikut Nabi SAW. Tapi penyesalan yang terlambat dah. Jadi sekarang tuan-tuan tak payah nak fikir panjang, mudah saja bertindak secara cerdik adalah ikut sahaja apa yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Follow saja. Okey? Baik, yang ketiga. Yang ketiga tuan-tuan tengok surah Asy-Syu'ara. Penyesalan yang ketiga, surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26. Ayat 102. Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat 102. Penyesalan pertama kerana tak beramal soleh. Penyesalan yang kedua sebab tak ikut para rasul. Penyesalan yang ketiga, surah Asy-Syu'ara, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, nescaya kami akan menjadi orang yang beriman. Penyesalan yang ketiga adalah penyesalan nak jadi orang mukmin rupa-rupanya tuan-tuan. Dekat dunia dia gelakkan kita jadi orang mukmin. Tak apa-apalah fashionnya. Awak tak pakai tudung lah. Kalau tak pakai tudung macam-macam fashion boleh buat. Rambut boleh color, boleh blonde, boleh itu, boleh ini. Baju macam tu. Kalau berniaga tu, kita boleh berniaga itu, berniaga ini. Kalau kamu jadi orang mukmin tak boleh berniaga. Ada yang halal, ada yang haram, macam-macam. Kan? Tapi penyesalan mereka dekat hari akhirat, mereka nak balik dunia nak jadi orang mukmin. Okey, ini penyesalan yang ketiga. Kita yang dah berada dalam tiga-tiga keadaan ni tuan-tuan, bersyukur dan gandakan lagi. Okey, nak kata beramal soleh, kita dah jadi orang yang hari-hari beramal soleh. Tapi gandakan lagi, ikhlaskan lagi.
kita orang yang sedang mengikuti Rasul, tapi ikutlah sebenar-benar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kita dah jadi orang mukmin, gandakan lagi keimanan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Okey, yang keempat, penyesalan yang keempat. Tengok pada surah Al-An'am, surah yang ke-6. Penyesalan yang keempat, surah yang ke-6, ayat 27. Okey, surah yang ke-6, ayat 27, surah Al-An'am. Baik, Allah kata, walau tara id wukifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu Nabi Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka akan berkata, ni orang-orang yang masuk neraka ni, dia akan kata apa? Ya laitana, alangkah baiknya lah, nuraddu wala nukadzib, kami ni dikembalikan ke dunia dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Rabbina wa nakuna minal mu'minin, bi ayati Rabbina wa nakuna minal mu'minin, dan serta kami akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allahnya. Tuan-tuan perhatikan dekat sini tuan-tuan, Allah sebut yang mana orang-orang kafir nanti ataupun orang-orang yang mendustakan Allah Ta'ala, dia minta kembali dekat dunia. Pertama, untuk mereka beramal soleh. Pertama adalah untuk tidak mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan yang kedua, nak menjadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dekat dunia tuan-tuan, maksud mendustakan ayat-ayat Allah ni, iaitu menafikan hukum hakam Allah. Allah Ta'ala dah gariskan dah undang-undangnya, hukum hakamnya, syariatnya, apa yang halal, apa yang haram, apa yang makruh. Tak nak ikut. Sebab kata apa? Yang ini semua benda yang tak sesuai dengan zaman kita. Yang ini kita tak boleh nak bincang. Macam-macam tuan-tuan alasan-alasannya. Hari akhirat, mereka minta nak kembali dekat dunia dengan apa? Dengan alasan, kalaulah kami kembali dekat dunia, kami takkan sama sekali mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh nak follow terus apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kami. Tapi penyesalan itu adalah penyesalan yang dah terlambat. Okey. Tuan-tuan perhatikan pada ayat 27 surah Al-An'am ini, Allah Ta'ala ada sebut kalimah ya laitana. Kalimah laita dekat situ tuan-tuan, itu adalah kalimah yang menunjukkan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Nak kata dekat sini, kalimah ya laita ni adalah ucapan bagi penghuni neraka kan, di hari akhirat nak minta kembali dekat dunia. Tapi dia kata laita. Seolah-olahnya Allah nak kata apa? Dia kata, ya Allah, alangkah baiknya lah kalau kami kembali dekat dunia. Allah kata, seolah-olah Allah jawab, tak ada peluang untuk kamu kembali dekat dunia. Setelah kamu mati, masuk alam barzah dan alam akhirat, tidak ada peluang untuk kembali ke alam dunia. Tidak ada. Jadi, mana-mana kefahaman kita, kepercayaan kita dahulu, orang yang mati akan kembali ke dunia, untuk itulah, untuk ini, itu adalah kefahaman yang salah, yang terkeluar daripada ajaran Nabi SAW. Meninggal malam petang tadi, malam sekarang dia pergi menumis pula kat dapur kan. Ini kepercayaan kita lah. Ini tak, ini adalah kepercayaan ataupun kefahaman yang salah. Sebab yang disebutkan di sini Allah gunakan kalimah ya laita. Laita tu adalah satu impian yang mustahil untuk dicapai. Okey, yang takkan sama sekali akan dimakbulkan oleh Allah Taala. Okey, itu yang keempat. Mereka nak beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, nak follow apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Yang kelima, yang kelima, Allah Ta'ala sebut penyesalan di hari akhirat nanti. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat 58. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat 58. Allah kata, au taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin
supaya jangan ada yang berkata ketika dia melihat azab. Allah Ta'ala pesan tuan-tuan, au taqula hina taral azab, supaya jangan ada yang akan berkata ucapan ini ketika mereka dah lihat azab. Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin, kalaulah sekiranya aku dapat kembali ke dunia, nescaya aku akan termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Dalam kehidupan dia buat benda-benda baik je, tak nak buat benda-benda jahat. Allah kata jangan sampai disebut ucapan ini nanti bila dah melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 penyesalan yang Allah dah rakamkan ucapan-ucapan mereka yang sesal di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan, 5 perkara ni kita tak buat ketika kita di dunia, dan kita tak akan ucap masa kita berada di hari mahsyar kelak nanti. Okay? Ini kita sama-sama tuan-tuan ingatlah. Tuan-tuan kalau boleh catat, tuan-tuan tulis, tuan-tuan print cantik-cantik, tuan-tuan tampal di ruang-ruang yang tuan-tuan mudah lihat. Kita ada ruang solat kita dalam rumah, tuan-tuan tampal. Mudah-mudahan kita jaga amal soleh kita, ikut Rasul kita, jadi orang yang benar-benar beriman, kita tak akan dustakan ayat-ayat Allah, dan kita jadi orang-orang yang muhsinin dalam kehidupan ni. Semua orang kita buat baik, orang buat jahat macam mana pun pada kita, tetap kita balas dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Okey, baik. Mudah-mudahan kita tak menjadi fasuhqan li ashabis sa'ir, kebinasaan bagi penghuni-penghuni neraka as-sa'ir, pada ayat yang ke-11 surah Al-Mulk itu. Sebab kalimah suhqan tu juga bukan sekadar binasa, tetapi dihalau, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada ayat yang ke-12. Cerita tentang azab selesai dah. Okey, cerita tentang azab dah selesai dah. Iaitu cerita tentang berkaitan tentang peringatan, tarhib. Kemudian pada ayat yang ke-12 Allah Ta'ala cerita tentang berkaitan targhib. Ini cerita-cerita galakan, motivasi pula kepada orang-orang mukmin. Biasa tuan-tuan, ini uslub ataupun teknik dalam Quran ni, gaya bahasanya seperti itulah. Bila Allah datangkan peringatan, an-nadhir, kemudian mesti Allah datangkan bashir pula, mesti datangkan berita-berita gembira sebagai mengubati kesusahan kita. Dan di situ juga menjadi satu bukti adanya pembalasan kepada setiap amal soleh yang kita lakukan. Kalau Murji'ah tadi kata tak payah perlu amal soleh ni, cukup hanya beriman, aku beriman pada Allah dan Rasul, dah memadai dah. Sedangkan bila Allah sebut adanya hukuman bagi orang yang bermaksiat, ada ganjaran bagi orang yang beramal soleh, dia dah menolak akidah bagi golongan-golongan Murji'ah. Setiap amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, mesti ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, ayat yang ke-12. Allah Ta'ala menyebutkan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah Ta'ala menyebutkan innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takutkan Tuhan mereka, bil ghaib, yang mereka tidak nampak. Bil ghaib tu maksudnya Tuhannya tak nampak. Lahum maghfirah, maka mereka ini akan mendapat pengampunan daripada Allah, wa ajrun kabir, dan mereka akan memperolehi pahala yang besar daripada Allah. Okey, baik, tuan-tuan perhatikan kalimah yakhshawna, yakhshawna rabbahum. Kalimah yakhshawna ni diterjemahkan sebagai takut. Takut kepada Rabbahum, takut kepada Tuhan mereka. Okey, takut kepada Tuhan mereka. Tapi takut dalam bahasa Arab dia pecah pada dua, ada jenis takut pula. Takut yang selalu kita dengar adalah takut yang khauf.
Takut yang di yakhshaw ni Allah guna ni adalah khasyah. Okey? Ada beza di antara khauf dan juga ada beza dengan kalimah khasyah. Khauf ni takutlah. Khasyah ni dia lagi-lagi takut, tapi beza. Takut kepada Allah beza dengan kalimah takut dengan sesama makhluk. Kalau takut dengan makhluk, kita akan jauh daripada makhluk. Kalau boleh tak nak jumpa dia, kalau boleh tak nak berhadapan dengan dia. Tapi takut kepada Allah menjadikan kita lagi hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau tengok daripada pandangan para ulama, antaranya Imam Al-Qurtubi disebut dalam tafsir dia, dia kata apa? Kalimah yakhshawna rabbahum, takut dengan Allah ni macam mana? Apa yang dimasukkan dengan takut Allah ni? Takut kepada Allah ni dia ditafsirkan oleh Imam Qurtubi kepada dua. Pertama, takutkan Allah. Takutkan Allah tu adalah takut kepada Allah. Maknanya betul-betul takutkan kepada Allah. Takut kemurkaan dia, takut kemarahan dia, kan? Sebab kita melanggar syariat dia ataupun hukum hakam dia. Takut yang kedua, takut kepada Allah ni yang kedua adalah takut kepada azab Allah pada hari akhirat. Itu dimasukkan dengan yakhshawna rabbahum. Okey, itu pandangan daripada Imam Qurtubi, apa yang dimasukkan dengan takut kepada Allah. Tetapi beza sikit. Kalau Al-Hafiz Ibn Kathir, dia kata apa? Yakhshawna rabbahum bil ghaib bermaksud takut kepada Allah. Okey, takut kepada Allah dalam keadaan bersendirian. Okey. Macam ni tuan-tuan, saya nak mudahkan. Perbincangan ni macam ni. Daripada dua pandangan para ulama yang muktabar dan yang mutafsir ni tuan-tuan, maksudnya macam ni. Kalimah yakhshawna rabbahum bil ghaib diterjemahkan, ditafsirkan kepada dua tafsiran. Tafsiran pertama, takut kepada Allah secara ghaib ni maksudnya apa? Kita takut Allah dalam keadaan kita tak nampak Allah ni. Itu kalimah al-ghaib tu. Kita takut Allah dalam keadaan kita tak nampak Allah Ta'ala. Itu maksudnya takutkan Allah. Okay. Kenapa tak buat maksiat? Sebab saya takut dengan Allah. Walaupun tak nampak Allah, kita takut. Dan walaupun kita tak nampak azab Allah, kita takut juga. Itu tafsiran pertama, Imam Qurtubi. Tafsiran daripada Al-Hafiz Ibn Kathir pula, dia kata kalimah yakhshawna rabbahum bil ghaib adalah kita takutkan Allah ketika kita bersendirian. Ketika kita ramai-ramai ni, kita takut. Tapi bila kita bersendirian, tak takut dah. Solat tinggal, buat maksiat, tengok benda yang tak baik. Itu yang dimasukkan dengan Al-Hafiz Ibn Kathir. Tuan-tuan boleh nampak antara dua ni. Yang pertama tadi, takut. Macam mana takut? Imam Qurtubi ni kata takut dalam keadaan kita tak nampak Allah. Dalam bahasa mudah, macam kalimah ihsan. Ihsan yang dalam hadis Jibril tu. Ya Allah, yang kata Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka yarah, kan? Ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah Ta'ala. Walaupun Allah tu bil ghaib, dalam keadaan tak nampak. Fa in lam tara, dan kalau kamu tak nampak Allah, fa innahu yara, kamu tetap rasa Allah Ta'ala sedang memerhatikan kamu. Okay, itu tafsiran daripada Imam Qurtubi. Seolah-olahnya ia adalah sifat ihsan. Kita tak nampak Allah Ta'ala, tapi kita rasa Allah lihat kita. Itu menjadikan kita takut. Tapi kata Al-Hafiz Ibn Kathir pula, takut dekat sini adalah takut ketika bersendirian. Ketika ramai-ramai, kita nampak kita takut. Soleh aja. Bersendirian, masa itulah baru nampak diri kita yang sebenarnya. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Lebih kurang. Dalam ilmu tauhid ada satu sifat namanya ilmu al-muraqabah. Muraqabah ni dia macam seolah-olahnya bukan. Muraqabah ni seolah-olahnya macam Allah Taala CCTV sedang memerhatikan dia. Itu sifat muraqabah. Kita bersendirian kita akan rasa takut Allah Taala ni. Sifat munafik lebih kurang lah macam tu kan. Orang munafik lebih kurang. Tapi saya teringat ada satu kisah, saya lupa nama tokoh ni, tapi zaman salafus salih.
Ada orang-orang soleh zaman dahulu, kalau dia duduk dalam keadaan ramai-ramai, ada kenduri ke, dia akan makan banyak. Makan banyak. Sedangkan dia tak makan. Dia makan sikit-sikit je. Tapi bila depan orang, dia akan makan banyak. Sebab apa? Sebab dia tak nak orang puji dia ataupun orang kata dia, oh dia ni orang soleh ni, dia ni. Tak. Depan orang dia akan tunjukkan diri dia yang macam tu. Tapi bila dia bersendirian, dia akan jaga diri dia. Ini sifat yang macam tu. Kalau kita tak kan, depan orang kita lah yang paling soleh. Pijak semut pun tak mati. Bila belakang orang, itulah diri kita yang sebenarnya. Tapi beza dengan orang-orang yang dahulu. Satu saya pernah dengar daripada ustaz lain, dia kata itu ahli sufi. Kalau dia ahli sufi, kalau satu daripada ahli sufi, kalau yang menolak, tapi yang pentingnya kita belajar daripada sifat dia lah, kebaikan yang daripada sifat dia. Okey. Mungkin ada orang kata, oh sufi ni yang itu. Wallahualam, saya tak berani nak komen. Cuma yang saya boleh kata, kalau sifat tu baik untuk kita teladani, ambillah yang baik kan. Kita tak mengikuti dia, tapi ambil yang baik daripada dia. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan, dekat sini kalimah yakhshawna rabbahum bil ghaib terbahagi pada dua tafsiran. Sama ada takut sebab kita tak nampak Allah, satu lagi kita takut kepada Allah dalam keadaan kita bersendirian. Okey, baik. Saya nak tekan pada tuan-tuan pada kalimah khasyah, yakhshawn tu. Kalimah khasyah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran yang saya buat nota, kalimah khasyah ni Allah tunjukkan ada 3 makhluk Allah yang terkesan dengan khasyah. Maknanya ada 3 makhluk Allah, bila dia takutkan Allah, ada impak pada diri dia. Pertama pada batu, kedua pada gunung ganang, ketiga pada manusia itu sendiri. Okey. Saya ulangi sekali tuan-tuan. Yang pertama pada batu, yang kedua pada gunung ganang, yang ketiga pada manusia itu sendiri. Okey, pertama kita tengok tuan-tuan. 39. Okey. Tuan-tuan tengok surah yang surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 74. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat 74. Tuan-tuan tengok macam mana makhluk Allah yang bernama batu terkesan ada impak pada dia kerana khasyah. Khauf ni takut tuan-tuan, tapi khasyah ni lagi takut. Okey, Allah Taala sebut. Tuan-tuan tengok. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarah. Kemudian setelah itu hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Oh, ini ayat ni tuan-tuan, kita tengok hati kita ni sangat keras, dan Allah kata dia lebih keras lagi daripada batu. Batu apa yang paling keras kat dunia tuan-tuan? Macam-macam jenis, granit lah, apa nama, macam-macam jenis keras. Tapi Allah kata hati manusia lagi keras daripada batu. Lagi keras. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjar minhul anhar. Kata Allah Ta'ala, padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan ada pula di antaranya yang terpecah belah lalu keluarlah mata air daripadanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Tuan-tuan nampak Allah Ta'ala tunjukkan bila makhluk dia khasyah kepada Allah, takut kepada Allah, impak dia, batu tu yang sangat keras pun boleh pecah. Sehingga ada air boleh mengalir. Sedangkan air tu tuan-tuan, kita kata air ni lembutlah sifat dia. Sangat-sangat lembut. Kita boleh bentukkan dia mengikut keadaan. Dia molekul yang cecair kan. Kita boleh letak bentuk bekas bulat jadi bulat, petak jadi petak. Tapi dia boleh lembut dan pecahkan batu. Sebab apa? Sebab batu khasyatillah, takut kepada Allah. Bayangkan kalau batu takut pada Allah jadi macam tu. Bayangkan kalau manusia takut kepada Allah. Hati kita ni akan jadi lebih lembut lagi. Lebih mudah lagi untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama. Baik.
Tak cukup batu tuan-tuan. Kita kata batu tak berapa power lah, walaupun ada batu yang paling keras. Allah bayangkan contoh yang kedua lah. Ada makhluk yang lebih besar daripada manusia, yang kalau dia takut, lebih kuat lagi dia punya impak dia. Tuan-tuan tengok surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 21. Ini surah yang masyhur tuan-tuan, kita hafal ni, ayat yang masyhur. Surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 21. Allah kata apa? Lau anzalna hadzal Qur'an na'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'a, nanti kamu akan tengok gunung ini khusyuk. Okey? Mutasaddi'am, dan dia akan pecah, min khasyatillah, kerana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amthal, begitulah perumpamaan, nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun, yang kami berikan kepada manusia bagi mereka yang ingin berfikir. Tuan-tuan nampak? Kalau batu takut sampai pecah tuan-tuan, kalau gunung dia takut sampai gunung pun pecah, bayangkan kalau manusia. Okey, manusia pula tuan-tuan, Allah tunjukkan kepada kita kalau manusia takut. Tuan-tuan tengok pada surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 23. Okey. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 23. Okey. Sekejap saya pun cek. Okey. Tadi pada makhluk bernama batu, yang kedua pada makhluk yang bernama gunung ganang, dan yang ketiga adalah pada makhluk yang bernama manusia. Tuan-tuan tengok ayat Allah Taala sebab apa? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhul juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu Al-Quran, yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain tentang benar dan indahnya, yang berulang-ulang keterangannya dengan berbagai cara, yang oleh kerana mendengarnya atau membacanya, kulit-kulit badan orang yang takut kepada Allah mereka akan menjadi seram. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tentram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau makhluk Allah, manusia ni takutkan kepada Allah, dia akan jadi impak pada tubuh dia. Satu pada hati dia, yang kedua pada kulit-kulit dia. Dia akan rasa seram sejuk tuan-tuan. Macam itulah sepatutnya yang kita kena rasa bila mana kita membaca ayat-ayat Allah, bila kita baca tafsir dan kalau kita tadabbur. Harap-harap tuan-tuan, saya mengharapkan bila kita tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala ni, ini antara kesan yang kita rasa. Kita rasa macam seram sejuk. Tetapi seram sejuk tu bukan menakutkan kita, tetapi menenangkan diri kita. Okay, kita memang rasa macam Allah gementarnya lah dengan ayat-ayat Allah ni. Tetapi ayat-ayat itu menenangkan pada diri kita. Allah Ta'ala sendiri sebut, tuan-tuan tengok pada ayat ni, surah Az-Zumar ni. Dia akan memberi impak pada kulit-kulit manusia. Kalau batu boleh pecah, kalau gunung boleh terbelah, tapi kalau manusia dia akan beri impak kepada kulit mereka jadi seram sejuk, tetapi tenang pada hati-hati orang mukmin yang khasyatillah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini impak tuan-tuan, yakhshawna rabbahum, orang yang takutkan kepada Allah. Jadinya tuan-tuan, soalnya sekarang, takut ni macam mana? Macam mana nak takut pada Allah ni? Kita dah tengok dah. Gunung takut jadi macam ni, batu takut jadi macam ni, manusia takut jadi macam ni. Takut ni macam mana tuan-tuan? Okey, takut ni
Tuan-tuan tengok surah yang ke-35 ayat 28. Saya minta maaf tuan-tuan, saya minta tuan-tuan selak-selak je Quran ni. Okey. Surah yang ke-35 surah Fatir ayat 28. Okey, takut tu macam mana? Kita nak dapat takut tu macam mana? Macam mana nak dapat takut yakhshawna rabbahum tu, takut kepada Allah tu? Okey, takut dekat sini tuan-tuan, Allah Taala terangkan macam mana nak sampai darjat kita takut pada Allah. Kata Allah Taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba Allah hanyalah al-ulama. Ulama ni bukan ulama kan, ulama semua takut. Tak. Ulama ni diterjemahkan, dimaksudkan adalah orang-orang yang berilmu. Maknanya tuan-tuan, nak dapat darjat khasyatillah adalah dengan kita mencari ilmu. Mencari ilmu tuan-tuan, dalamilah ilmu. Tak kisahlah, janganlah dilekeh-lekehkan. Ada orang ilmunya, kamu ni belajar masjid sajalah, surah masjid, tak jadi alim pun. Oh, kamu ni, sekarang ni tuan-tuan, pergilah mana-mana majlis ilmu. Kalau kita dalam keadaan pandemik ni, semua majlis-majlis online saja. Tak kisah, sebab Allah yang memilih hamba-hambanya. Allah yang memilih. Asal kita datang ke tempat-tempat yang baik ni tuan-tuan, berada di tempat-tempat yang baik dan tempat yang berkat ni, Allah Ta'ala akan pilih. Dan Allah Ta'ala yang akan memberikan ilmu kepada sesiapa yang dia nak. Saya ada seorang kenalan yang saya kenal tuan-tuan. Dia ni penerbit besar dekat Malaysia ni. Dahulu dia menguruskan syarikat rakaman artis-artis. Syarikat rakaman artis-artis ni, Syarifah inilah, siapa-siapalah, dialah yang uruskan. Dia punya recording dan sebagainya. Dia kata rambutnya dulu warna, macam-macam warna rambutnya ni. Duduk dalam industri lagu kan, rambutnya warna-warna. Tapi satu hari nak jadi titik tolak kepada hidayah Allah Ta'ala, dia terambil satu penanda buku ke ataupun nota di rak rumah dia, ada buku tu, dia ambil, dia ada baca satu teks hadis Nabi SAW. Dia kata dia baca ayat tu sangat-sangat memberi impak pada diri dia. Sangat-sangat berimpak. Bila dia baca tu dia rasa, saya kena berubah. Dan dia berubah sungguh sampai dia boleh tubuhkan satu syarikat untuk kembangkan ajaran agama ni sampai satu Malaysia dapat manfaat. Kalau saya tak sebut lah, kalau saya sebut tuan-tuan maklum. Syarikat penerbitan ni terkenal satu Malaysia, terkenal sampai tahap tu. Sebab tu dia buat syarikat penerbitan, sebab dia kata apa? Kalau boleh dia nak jadi orang yang macam diri dia tu. Maknanya dia tulislah ayat-ayat Quran dekat mana-mana, dekat buku ke, dekat itu, dekat ini. Satu hari kalau Allah nak beri hidayah, dia pegang satu buku, dia tertengok satu kalimah, dapat hidayah macam dia. Dia kata sebelum ni orang nasihat, dengar dah nasihat, tapi tak rasa pun. Dah tengok macam-macam dah, tak rasa apa-apa, tapi nak jadi cerita Allah beri hidayah kat situ. Jadi macam tu dengan kita tuan-tuan. Jangan lekehkan. Ada orang belajar universiti, ada orang belajar agama dekat sekian tempat dengan tok guru tempat, ada syekh sekian. Tak kisahlah tuan-tuan, belajarlah dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah pilih kita, Allah beri ilmu pada kita, dan Allah berikan khasyatillah, takut kepada Allah. Yang itu yang kita nak dapat tu. Sebab Allah kata orang yang takut kepada Allah ni macam mana? Adalah orang yang al-ulama, orang yang ada ilmu. Jadi syarat dia mesti menuntut ilmu. Jangan tuan-tuan anggap saya nak takut saja tuan-tuan. Tak boleh. Dia mesti dengan atas dasar ilmu. Okey? Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, siapa yang takutkan kepada Allah dalam ibadat dan hidup dia rasa sama ada dia seperti melihat Allah, ataupun dia rasa Allah sedang melihat dia, ataupun ketika dia bersendirian takut nak buat maksiat kerana takutkan Allah. Ingat tuan-tuan, Allah beri dia dua ganjaran. Pertama, lahum maghfirah, bagi mereka pengampunan. Tuan-tuan bayangkan, pengampunan ni adalah ganjaran yang paling besar. Dan yang kedua Allah kata wa ajrun kabir, iaitu Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang paling besar. Ganjaran paling besar ni apa tuan-tuan? Iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan nampak dua perkara ni. Jadi tuan-tuan, saya tak sempat nak sentuh hadis-hadis Nabi, ada bercerita tentang bab-bab ni tuan-tuan, kelebihan Kalau kita duduk dalam tiga keadaan, tuan-tuan ingat kalau kita duduk dalam tiga keadaan, tapi kita tak buat maksiat setelah ada tiga keadaan ni,
Tuan-tuan ingat jaminan Allah. Allah akan beri dua ganjaran ni. Pengampunan dan syurga dia. Apa dia? Pertama, ketika kita bersendirian. Kedua, ketika kita ni dalam keadaan mudah untuk akses buat maksiat. Memang mudah sangat. Buatlah apa-apa tuan-tuan. Kita nak ambil rasuah ke, kita nak itu, orang tak tahu pun kita boleh buat. Dan yang ketiga, kita memang berkuasa untuk buat. Saya ulangi sekali tuan-tuan. Ketika bersendirian, ketika mudah nak buat maksiat, ketika kita berkuasa untuk buat maksiat tu. Tiga keadaan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat lepaskan diri, tinggalkan maksiat walaupun mudah untuk buat ketika itu, kerana takutkan Allah, Allah akan berikan pengampunan dan Allah akan berikan pahala. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang bila kita ada peluang, ketika kita bersendirian pula, ketika kita mudah pula nak buat maksiat, selalunya kita akan kecundang. Sangat mudah kecundang. Sebab apa? Kalau saya buat, orang tak tahu. Kalau saya buat pun, dalam keadaan saya bersendirian, saya tak kacau orang dan sebagainya. Akhirnya terjerumus melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ada satu kisah ni saya tak tahu kesahihan dia, tapi kisah ni baik untuk jadikan pengajaran. Ada zaman dahulu tuan-tuan, wallahu a'lam kisahnya, saya sebutkan wallahu a'lam, saya tak tahu cerita dia, tapi pengajaran dia besarlah. Untuk saya rasa bagus untuk diambil teladan. Ada seorang lelaki nak buat maksiat setelah bertahun-tahun buat amal soleh. Bertahun-tahun buat amal soleh, jadi dia rasa nak buat maksiat. Jadi ada orang datang nasihatkan dia, tawarkan kepada dia sekian-sekian maksiat. Pertama dia kata, kamu boleh berzina kalau nak buat maksiat. Sebab dia dah bertahun buat maksiat, bertahun buat ketaatan, akhirnya dia rasa jemu kan, penat buat ketaatan. Dia kata, jadi ada orang nasihatkan dia, kamu buat maksiat sekejap, bila kamu buat maksiat, nanti bila kamu bertaubat dan buat amal soleh, lepas itu dia akan rasa perasaan seronok tu. Biasalah tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah hari-hari pun, selalu pun kita tak rasa dah seronok pergi Mekah. Setelah kita datang, contohlah datang Mekah dalam keadaan bawa dosa segunung ni, baru kita rasa, oh puas lah menangisnya dan sebagainya kan. Selalunya macam tu. Jadi orang tu bagi cadangan macam tu, dia tu pun logik juga. Pertama dia offer, kamu nak berzina ke, kamu nak bunuh orang ke, ataupun kamu nak minum arak. Ni tiga maksiat ni dia ajak. Jadi orang ni pun fikir, dia kata, saya nak buat dosa yang paling mudah, dosa minum arak. Sebab dia kata, kalau saya berzina, saya ada dosa dengan manusia. Kalau saya bunuh orang, saya ada dosa dengan manusia. Kalau saya minum arak, saya hanya berdosa dengan diri saya sendiri. Bersendirian kan. Jadinya dia pun minum arak. Bila dia minum arak tuan-tuan, selepas dia minum arak, dia jadi mabuk. Bila dia mabuk, dia pergi berzina dengan mana-mana wanita dalam keadaan dia tak sedar. Setelah dia berzina, dia tersedar daripada mabuk dia. Dia tengok dia dah berzina, akhirnya dia bunuh wanita tersebut. Akhirnya dia buat tiga dosa tersebut. Okey. Pengajaran dia tuan-tuan, dosa ni jangan bermula sama ada bersendirian ataupun ketika ramai-ramai. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Jangan bermula, sebab dosa adalah zamb di ekor. Kan? Dia akan mengekori kita dan dia akan jadi impak pada dosa-dosa yang lain-lain. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti dekat sini. InsyaAllah ada kesempatan yang lain, kita akan sambung pada ayat yang berikutnya. Okey. Wallahu a'lam.